sekali sila buka modul MASH Bahasa Melayu. Okey, untuk minggu yang lepas kita dah belajar 3 perkara, iaitu yang pertama yang kita belajar adalah simpulan bahasa, kata ganda dan juga kata arah. So, untuk dalam kelas maya ni kita akan belajar lagi beberapa perkara, iaitu ada 6 benda yang kita akan belajar hari ni. So, untuk yang pertama sekali adalah imbuhan awalan. Imbuhan awalan ni adalah dia bukan perkataan, dia adalah beberapa huruf yang diletak pada perkataan asal. Contohnya makan. So awak letak apa? Awak tak je. So makan. So tu adalah menjadi imbuhan awalan. So contoh dia imbuhan awalan ni adalah lagi apa? Banyaklah. So imbuhan awalan terdiri daripada 3 bentuk. Yang cikgu sebut tadi adalah ber dan ber. Untuk imbuhan ber, dia boleh bercantum dengan sebarang kata dasar. Contohnya contoh ber adalah berharta, berkereta, bertedung, berputik dan sebagainya lah. Untuk ber pula adalah contohnya kata asal dia adalah rambut, tapi bila awak tak ber jadi berambut. Contohnya kerja, awak tambah ber jadi bekerja. Seterusnya adalah bel. Contohnya kata asal dia adalah ajar. So bila awak letak bel, dia akan jadi belajar. So dah ada 3 suku kata kat situ. Seterusnya contoh untuk imbuhan awalan mem, men, meng dan meng, yang membawa maksud menunjukkan sesuatu perbuatan atau pekerjaan. Dia juga boleh menukarkan kata kerja kepada kata nama. Dan yang terakhir, dia menunjukkan makna seperti atau seakan-akan. Contoh untuk adalah merebus, mewangi, yang mana kata asal dia untuk merebus itu adalah rebus dan mewangi itu adalah wangi. Untuk pula, contohnya membantu, memproses, yang mana kata asalnya adalah bantu dan juga proses. So dia akan membantu dan memproses. Untuk contoh adalah menziarahi ataupun menciplak. So kata dia adalah contoh kata ziarah, so jadi menziarah. So, kata asal menciplak adalah ciplak, iaitu jadi menciplak. Seterusnya adalah untuk contohnya adalah ajar. Tadi kata asal dia akan jadi mengajar. So dia dah ubah kepada kata nama. So kata kerja, kata nama kepada kata kerja. So contohnya kritik, so jadi mengkritik. Dan yang terakhir sekali adalah Menge ni contoh dia adalah kata asal dia di mana adalah post. Contohnya jadi mengepost. So untuk contoh lain adalah bom. Dia jadi mengebom. Okay, itu untuk imbuhan awalan. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat tunggal dan ayat majmuk. So ayat tunggal dan ayat majmuk ni dia berbeza di mana ayat tunggal dia hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat sahaja. Apa subjek dan apa predikat? Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan, manakala predikat pula adalah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Ayat majmuk pula dia apa? Dia ialah ayat yang mempunyai lebih daripada satu subjek dan juga predikat. So beza dia adalah ayat tunggal dia ada satu subjek dan satu predikat, di mana ayat majmuk pula dia ada lebih daripada satu subjek dan lebih daripada satu predikat. So contoh untuk ayat majmuk. Contoh dia, Rosli membaca buku sambil menonton televisyen. Dan contoh selain adalah budak itu menangis apabila dimarahi ibunya. So awak boleh tengok nota dekat atas ni. Di dalam unit 17 awak boleh tengok nota dekat atas ni untuk bagi ayat tunggal dan ayat majmuk. Dekat sini dia ada terangkan secara keseluruhan lah apa itu ayat tunjuk, apa itu predikat, apa itu subjek. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada imbuhan apitan. So, apa itu imbuhan apitan? Imbuhan apitan ialah imbuhan yang ditambah pada hadapan dan belakang kata dasar. Kalau tadi imbuhan awalan dia hanya berada di hadapan kata dasar, kalau apitan pula dia ada dua-dua. Contohnya kata dasar dia kat tengah, so dia ada depan dan belakang, sebab tu jadi kata imbuhan apitan. Imbuhan apitan dapat wujudkan dalam kata nama terbitan,
kata adjektif, kata kerja terbitan. So imbuhan ampitan adalah contoh dia adalah an. Maksudnya an. Okey. So kita pergi pada contoh contoh kata imbuhan ampitan. Cikgu bagi kata dasar ra'i. Ra'i ni apa? Meraihkan lah. So kalau jadi meraihkan, kata imbuhan ampitan dia adalah dan kan, meraihkan. Contoh lain adalah perkataan contoh sendiri. So dia boleh jadi men dan i. So jadi mencontohi. Okey. Itu saja untuk imbuhan ampitan. Awak juga boleh refer nota di atas ni. Juga antonim. Sinonim ialah perkataan yang mempunyai sama erti. Manakala antonim pula ialah perkataan yang mempunyai makna yang berbeza. So contoh sinonim adalah gelisah. So perkataan yang sama juga dengan gelisah adalah gelabah. Cikgu tak kata awak gelabah, tapi itulah contoh gelisah dan gelabah. Contoh lain adalah fasih. Fasih kata sinonim dia adalah lancar. Manakala antonim pula adalah contohnya adalah perkataan sihat. Sihat, antonim ni bukanlah tidak sihat. Itu salah. So sihat ni kata antonim dia contohnya adalah layu. Contoh lain adalah gali, kata lawan dia ataupun kata antonim dia adalah timbus. Okey, seterusnya kita pergi kepada tanda baca. Okey, tanda baca. Tanda baca ni bila kita nak gunakan, dia digunakan dalam ayat-ayat untuk memberikan isyarat kepada pembaca supaya membaca dengan nada dan intonasi yang betul. Itu contohnya. Contohnya adalah amboi, cantiknya budak perempuan itu. Siapa bapanya? Itu contoh ayat dia. So kalau awak tengok dekat contoh dia dekat sini, so di mana tanda baca dia adalah di itu tu ada tanda seru. So awak boleh dia akan jadi nada yang tegas. So awak boleh refer nota ni dan awak boleh buat contoh ni pada unit 20. Okey, seterusnya kita pergi ke kata banyak makna. So apa dia kata banyak makna ni? Kata banyak makna ni ialah kata yang mempunyai lebih daripada satu makna. Sebab nama pun dah kata banyak makna kan, dia lebih daripada satu makna lah maksud dia. Makna kata yang berbagai-bagai ini dapat dibezakan berdasarkan ayat yang berbeza. Antara contoh kata banyak makna ialah asli. Contohnya asli. So dia juga sama makna juga. Dia lebih kurang dengan sinonim. Tapi asli ni dia boleh jadi tulen, dia boleh jadi jati. So dia punya maksud yang berbeza. Akal. So untuk akal, kata banyak makna dia apa? Akal fikiran ataupun lain. Awak boleh jadikan dia ikhtiar. Itu pun akal fikiran juga. So untuk seterusnya adalah batas. Batas adalah contohnya permatang, tempat menanam ataupun sempadan. So batas tu sendiri mempunyai banyak maksud. So contoh ayat bagi kata banyak makna adalah gunakan akal yang waras sebelum mengambil sesuatu tindakan. So contoh lain adalah kura-kura mencari akal untuk menipu sang kacil. So kalau awak tengok dekat situ, perkataan dia adalah akal, tapi dia mempunyai banyak makna. Maksudnya kalau kura-kura ni mencari akal, maksudnya dia mencari idea. Tapi manakala yang ayat untuk A tu gunakan akal, maksudnya dia gunakan minda. So dia mempunyai banyak makna. Itu untuk kata banyak makna. Okey. Itu saja untuk minggu ni. Awak boleh siapkan dari dalam modul itu untuk enam perkara baru yang kita belajar itu, iaitu imbuhan awalan, ayat tunggal dan ayat majmuk, imbuhan ampitan, tanda baca, kata banyak makna dan juga sinonim. Dan awak juga perlu siapkan latihan ulang kaji di dalam ni. Maksudnya awak perlu lengkapkan keseluruhan modul lah. Kita dah habis dah untuk modul March ni. So untuk next week kita akan sambung dengan nanti. Untuk next week kita dah mula peperiksaan. Okey, sebarang pertanyaan awak boleh tanya terus di dalam grup WhatsApp. Itu saja, terima kasih.